Okey, selamat sejahtera. Kita bertemu kembali dalam kelas geografi tingkatan 5. Hari ini kita akan masuk topik baru iaitu bab 5, tumbuhan-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Malaysia. Kalau kamu ingat, kamu dah pernah belajar topik ini di tingkatan 3 di mana dipecahkan kepada tumbuh-tumbuhan semula jadi satu bab dan hidupan liar satu bab. Okey, dalam bab ini apa yang kamu akan belajar? Kita akan kenal pasti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. Kemudian kita akan terangkan jenis kehidupan liar di zon iklim panas dan zon iklim sejuk. Kemudian kita juga akan huraikan ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Seterusnya kita akan merumuskan kepentingan tumbuhan-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap keseimbangan ekosistem. Okey. So ini ialah peta tentang jenis tumbuhan-tumbuhan semula jadi di dunia. Dia kategorikan kepada hutan Mediterranean, hutan tumbuhan gurun panas, padang rumput step, hutan conifer, hutan daun luruh sederhana, hutan monsun tropika, padang rumput savanna, hutan hujan tropika dan tumbuhan-tumbuhan tundra. Okey, sekarang kita nak masuk yang pertama. Okey, itu 5.1 tumbuhan-tumbuhan semula jadi di dunia. Okey, tumbuhan-tumbuhan semula jadi di dunia dikategorikan kepada 4 iaitu hutan, iaitu hutan, padang rumput, tumbuh-tumbuhan renek gurun panas dan tumbuh-tumbuhan renek tundra. Okey. Ada 4 jenis. So kita tengok. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey. Jenis dan taburan tumbuhan-tumbuhan semula jadi dipengaruhi oleh keadaan, iklim, latitud, ketinggian sesuatu kawasan. Dipengaruhi oleh 3 perkara lah. Iklim tu cuaca lah yang kamu dah belajar pada bab lepas. Kemudian latitud tu ialah di mana lokasi dia dalam globe tu lah, latitud yang melintang. Kemudian ketinggian sesuatu kawasan lah. Antara jenis hutan utama ialah hutan hujan tropika, hutan monsun tropika, hutan conifer, hutan Mediterranean, hutan daun luruh sederhana. Padang rumput pula kita ada padang rumput savanna, padang rumput sederhana steppe. Kemudian tumbuhan renek ataupun samun ialah kawasan gurun dan juga di tundra. Okey, kita tengok tumbuhan-tumbuhan tundra. Kemudian di tumbuhan tundra, padang rumput gurun. Okey, hutan conifer, hutan luruh sederhana, hutan monsun tropika, hutan hujan tropika dan padang rumput savanna. Okey, kita tengok peta ni. Cikgu akan naikkan peta atas tadi sebab dia satu muka surat, senang kita nak tengok. Kita tengok hutan Mediterranean, dia tandakan dengan warna oranye. Okey. So garisan khatulistiwa tu 0 darjah. Kemudian yang garisan selatan 23 darjah setengah utara. Garisan jadi pula 23 darjah setengah selatan. Okey. So kawasan hutan Mediterranean warna oranye ada di sini, itu di benua Amerika Utara. Kemudian kita ada juga di sebahagian benua Afrika dan benua Asia. Okey, di lokasi ini. Okey, kemudian ada di benua Australia. Benua Afrika ada lagi sikit di sini. Okey, so itu ialah letakan dia. Kemudian yang kedua ialah tumbuhan gurun panas, ialah diwakili oleh warna hijau. Okey, ada di Amerika Utara. Kemudian sebahagian daripada Amerika Selatan. Kemudian kita ada di Afrika, okey. Dan juga di Asia. Seterusnya di Australia. Okey. Kemudian kita ada padang rumput steppe. Padang rumput steppe warna kuning ada di Amerika Utara. Okey, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan dan juga di tengah Asia.
Okey, seterusnya di benua Afrika dan di selatan benua Australia. Seterusnya ialah hutan conifer, iaitu di utara Amerika, okey, di benua Amerika Utara. Kemudian kita ada di kawasan benua Asia, itu ni ialah kawasan Rusia. Kemudian kita ada lagi tak di mana? Kita ada. Seterusnya ialah hutan daun luruh sederhana dengan warna merah. Okey, ada di bahagian Amerika Utara. Kemudian ada di Amerika Selatan. Kemudian ada di Europe. Okey, iaitu benua Asia lah, sebahagian benua Asia di Europe. Kemudian di benua Asia ada juga di kawasan ini. Kawasan ini, kalau kamu cam peta, ini ialah Jepun lah. Okey. Kemudian kita ada hutan monsoon tropika warna pink. Okey, ada di Madagaskar. Okey, ini yang di Madagaskar. Kemudian kita ada di sebahagian daripada benua Asia. Okey. Kemudian ada juga sebahagian kecil di benua Australia. Okey. Kemudian pada rumput savana warna hijau ataupun nak ke coklat, kita ada di sebahagian kecil di benua Amerika Selatan. Okey. Kemudian di benua Afrika dan juga di Madagaskar. Seterusnya sebahagian daripada benua Asia serta benua Australia. Okey. Kemudian kita ada hutan hujan tropika, iaitu kawasan iklim khatulistiwa lah. Okey, warna hijau. Itu sebahagian daripada benua Amerika Utara, kemudian benua Amerika Selatan, kemudian Afrika dan juga di Asia, termasuk dalam Malaysia, dan sebahagian kecil di benua Australia. Okey. Dan tumbuhan tundra ialah di kawasan yang sejuk. Okey, dia ada di kawasan utara lah, dekat dengan kutub utara ataupun di Amerika Utara di sini. Kemudian di sini ialah di Rusia lah. Okey. So, selesai penerangan peta dan gambar ini sebagai panduan kepada kamu. Ya, ni. Banyak kelas. Okey, gangguan iklan sebab rakaman video kan. So, cikgu teruskan. Wan tengok look video, main luan lah. Tengok look video, main luan. Okey, iklan. Okey, cikgu sambung. Okey, sebab kat bawah tu, dia tengah tengok siaran badminton. So, dia excited. Okey, so cikgu teruskan. Tumbuhan-tumbuhan gurun panas. Okey, kawasan utama gurun panas meliputi gurun Sahara, gurun Thar, gurun Arab, gurun Iran, gurun besar Australia. Tumbuhan-tumbuhan terjadi di kawasan ini mempunyai ciri-ciri yang membolehkan menyesuaikan diri dengan keadaan iklim lah. Maksudnya tumbuhan-tumbuhan ini dia nak hidup satu tempat, dia ada ciri-ciri sendiri yang membolehkan dia hidup. Kita tengok apa tumbuhan yang boleh hidup di kawasan gurun panas ni. Okey, yang pertama ialah jenis extrophic, iaitu tahan cuaca panas, akar yang panjang supaya menyerap air bawah tanah. Okey, jadi batang yang berongga dan berlendir. Contoh yang paling senang kamu tengok ialah kaktus ni lah. Okey, untuk menyimpan air dalam jangka masa yang panjang. Daun yang berkilat, keras, kecil, berbentuk jarum, berduri, mengurangkan kadar kehilangan air melalui sejak perpeluhan. Biji benih yang berkulit tebal, keras, tahan kemarau. Contoh tumbuhan seperti kaktus, rumput esparato, akasia bantut dan semak samud berduri. Okey, ini ialah akasia bantut lah. Okey. Kemudian kita tengok di padang rumput sederhana step.
Kawasan utama semula jadi ini terdapat di bahagian tengah Asia. Okey, itu di kawasan utara China, Mongolia, barat daya Rusia, pedalaman Turki, Syria dan Iraq, lembangan Murray-Darling di Australia, kawasan Val Afrika Selatan, bahagian tengah Amerika Utara iaitu kawasan Prey, serta Argentina dan Uruguay di kawasan Pampas, Amerika Selatan lah. Okay, terdapat dua jenis rumput iaitu rumput pendek step seperti Fetuca, feather grass, spesies daisy, Fetua ovina dan tulipa. Okey, rumput panjang prey seperti big blue stem grass, needle grass, side oak grama and dropset. Okey, berubah warna mengikut musim iaitu berwarna hijau semasa musim bunga, kuning semasa musim panas dan perang semasa musim luruh. Pokok tumbuh di sepanjang sungai atau kawasan lembap. Contoh tumbuh-tumbuhan seperti willow, poplar dan elder. So kalau kamu tengok kawasan ini dia masih panas tapi dia tidak sepanas kawasan gurun panas. So tumbuhan-tumbuhan dia kamu tengok dia hampir samalah dengan tumbuhan di gurun panas. Okey, seterusnya kita tengok hutan conifer. Okey, hutan conifer tumbuh di kawasan beriklim sejuk sederhana kebenuan Siberia. Antara kawasan hutan conifer ialah utara benua Asia, Kanada Utara dan utara Eropah. Hutan ini ada nama lain, nama dia ialah taiga di Siberia dan boreal di Eropah. Nama yang dikenali di dua kawasan inilah. Kemudian bersifat dirian tulen yang bermaksud satu atau dua jenis pokok di satu kawasan. Maksudnya dia ada pokok dominan. Dia tidak bercampur-campur seperti kita di hutan hujan tropika yang kita boleh jumpa pelbagai spesies atau kita panggil pelbagai biodiversity pokok-pokok yang ada di Malaysia lah. Okey, kanopi pokok berbentuk kon untuk mengelakkan salji berkumpul di atasnya. So ini kanopi pokoknya. Kamu tengok. Malah hijau itu pokok-pokok kekal berdaun sepanjang tahun. Kemudian daun berbentuk jarum, bersalut lilin dan tahan dengan cuaca sejuk melampau. Kemudian pokok mempunyai akar yang pendek, mempunyai biji benih berkulit keras, berkayu lembut, berkulit tebal, boleh mencapai ketinggian 40 meter. Maksudnya pokok ni dia menghasilkan kayu jenis kayu lembut. Dia tak sama dengan kawasan panas, dia menghasilkan kayu keras seperti pokok jati, gaharu. Okey. Kemudian ketinggian pokok dia 40 meter. Pokok utama yang tumbuh di kawasan ini ialah pokok jenis conifer seperti pine, fir, cedar, spruce, larch, birch and juniper. Okey, ini birch, ini ialah fir. Okey, kemudian padang rumput savana. Okey, padang rumput ini terdapat di benua Afrika, Amerika Selatan dan Australia Utara. Padang ini dikenali sebagai lanos dan kampus yang terdapat di Amerika Selatan lah. Ekosistem padang rumput sawana meliputi kira-kira 20% daripada jumlah kawasan tanah. Jenis dan keberadaan pokok dipengaruhi oleh iklim yang berbeza-beza mengikut musim. Okey, tumbuh-tumbuhan di kawasan ini terdiri daripada rumput yang tinggi, semak samun dan pokok renek. Pokok renek maksudnya pokok yang rendah. Tumbuh-tumbuhan mempunyai daun berbentuk jarum, berakar panjang, berkulit tebal, batang berongga, mengukuhkan daun pada musim kemarau. Contoh tumbuh-tumbuhan hutan ini ialah pokok baobab, semalu, akasia, parma, rumput, pine, aba, beech dan kuari. Okay, so ini kamu tengok ini baobab. Okay, kita tengok hutan daun luruh sederhana. Tumbuh di kawasan yang beriklim hawa sederhana. Kawasan ini memiliki 4 musim iaitu musim bunga, panas, luruh, sejuk. Okey, negara mempunyai kawasan hutan ini ialah Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah Barat iaitu Scotland, Ireland, Jerman. Kemudian kita ada Kanada, Australia, New Zealand, Jepun dan Timur China. Okey, kebanyakan pokok berdaun lebar. Okey, hijau pada musim panas, gugur pada musim luruh. Pokok tidak terlalu rapat, sederhana besar dan tidak tinggi. Pada musim luruh iaitu menjelang musim sejuk, daun-daun pokok berubah menjadi coklat dan merah. Hal ini disebabkan oleh pancaran matahari berkurangan, suhu rendah dan air yang sejuk. Kemudian daun-daun pokok gugur kerana pokok suka mendapatkan air. Antara tumbuhan yang terdapat di kawasan ini ialah pokok sakura, basswood, buluh, oak, birch, ash, elm, maple, berangan, poplar,
dan beige. Okay, so kamu boleh tengok pada musim bunga daunnya cantik, musim panas dia hijau seperti kita, musim luruh daunnya gugur, musim sejuk bukan daunnya warna putih tapi dilitupi oleh salji berwarna putih. Okey. So kalau ada soalan boleh tanya cikgu, dan untuk tugasan yang lepas kalau ada masalah pun boleh tanya, sebab cikgu nampak tak ada yang hantar walaupun cikgu dah bagi masa. So cikgu berhenti sampai sini. Ada soalan nanti tanya dalam grup. Okey, sekian, terima kasih.